الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ زين الدين بن علي الملبري وأصوله وفروعه شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. قال الشيخ مؤلف رحمه الله ومنها القناعة. Kita sambung balik perbincangan kita, kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya. Kita dah masuk pada halaman yang keempat dengan tajuknya wa minhal qana'ah. Dan setengah daripadanya daripada wasiat Al-Imam Al-Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malbari dalam kita menjalani nak menuruti jalan para wali, yakni kekasih Allah, yakni untuk kita juga menjadi wali. Wali dengan maksud kekasih Allah. Kita semua kena usaha menjadi wali. Kena usaha jadi wali. Sebab apa? Sebab wali ni tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab nak jalan atas air, nak terbang atas angin. Yang tu karamah. Yang tu bukan matlamat kita. Matlamat kita nak jadi wali dengan maksud nak jadi kekasih Allah, yang menolong Allah dan ditolong Allah. Walaupun kadang-kadang kita tak sedar kita juga dah menjadi wali. Tinggal selalu kita sebut wali mujbir. Wali mujbir ni ada nak darah wali dah. Tapi bukan yang tu kita nak. Yang tu wali mujbir. Berapa ramai wali mujbir yang tak semayang, yang hanya boleh menikahkan orang sebab dia ada nak darah ataupun ada adik perempuan, tapi dia tidak menjaga agama. Yang tu dipanggil wali mujbir, wali nikah. Yang kita nak di sini adalah waliullah. Ini orang yang mengasihi Allah dan dikasihi Allah. Maka jalan orang yang disebut sebagai waliullah ini kita dah bincang sebelum ini, antaranya taubat, antaranya bagaimana dia menjaga syariat, dan kali ini kita masuk qanaah. Antara sifatnya qanaah. Apa kata pengarang? Waqna' bitarkil mushtaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila. Waqna' bitarkil mushtaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila. Qanaah ni adalah sifat orang kaya. Qanaah ini adalah sifat orang kaya. Seseorang itu dikira kaya apabila dia memiliki sifat qanaah. Kalau tak ada sifat qanaah, banyak mana pun duit dia tak kaya. Pasal apa pula? Apa maksud qanaah? Memadai, mencukupi dengan apa yang ada. Itulah maksud qanaah. Itulah sifat orang kaya. Dia memadai dengan apa yang ada.
Walaupun pendapatannya sebulan hanya 700, tapi dia cukup. Dia tak kelang kabut, tak geluh gelisah, ya. Dengan 700 ringgit itulah dia sempat solat subuh berjemaah, solat zuhur berjemaah, asar, maghrib dan isyak, sempat hadir kuliah, sempat bersilaturahmi, sempat bersama dengan isteri dan anak-anak. Itulah qanaah, itulah orang yang kaya. Berbanding orang yang pendapatannya banyak, bukan 700 tapi 7,000, mungkin 70,000, tapi tak cukup. Semayang pun tak sempat. Jangan kata jemaah, semayang pun tak sempat. Quran pun tak sempat baca. Kuliah pun tak sempat hadir. Orang itu tidak ada sifat qanaah. Semakin sibuk dia menggali dunia, memburu dunia, semakin tak cukup habuan dunia dia. Mana orang itu walaupun banyak hartanya, tetapi dia sebenarnya miskin. Sebab tu kaya ni disebut kaya-kaya ni bukan pada banyak, tapi pada cukup. Yang dikatakan kaya bukan pada banyak, tapi pada cukup. Kalau banyak pun tak cukup, tu bukan kaya. Banyak pendapatan 70,000 tapi tak cukup. Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Itu bukan kaya. Pendapatan RM700 aja duduk di kampung, noreh getah, cop kelapa sawit, tukang kebun kerjanya, 700 sebulan pendapatan. Tapi cukup, sempat sembahyang jemaah, sempat ibadat dan sebagainya. Itulah kaya. Dan bahagia bukan pada harta, tapi pada jiwa. Yang dikatakan bahagia ini bukanlah pada harta, tapi pada jiwa. Tahu di mana? Ada. Ya, ada. Dulu ada seorang, kita duduk di sini. Tiap-tiap kali kuliah dia akan tunggu kita. Datin ke apa tau? Datin ke hajah tau? Seorang macam datin, panggil dia datin. Habis je kuliah dia tunggu depan pintu. Nak cerita ustaz, nak cerita hidup saya ni. Apa dia datin? Datuk sekian gini, anak sekian, rumah sekian. Ish, kita ni kata doa lah hati ni, nak macam mana. Satu hari tu dia buat majlis, dia beradik dia panggil kita pergi sekali. Kita kebetulan masa tu kenderaan tak ada, rosak ke apa tau, kan duduk di bengkel tak ada siap. Dia kata tak apa, saya pergi ambil ustaz. Tak payahlah gitu, tak apa, saya pergi ambil. Ada teman kita pergi ambil. Pergi ambil, pergi rumah dia. Ya Allah, rumah besar ni kat sini. Rumah besar 3 tingkat ke apa, Maglu. Masuk dia kata, ustaz majlis lagi, lepas maghrib ni ustaz nak rehat dulu, boleh duduk bilik ni. Bilik tu dia baru set up, dia kata. Baru set up. Katil yang saya bagi untuk tetamu duduk bilik ni sama macam katil yang bilik saya. Harga 17,000. Tu dah katil pun sampai 17,000. Tak tahu. Tapi munasabah juga. Tengoklah ni dia penjual tilam kowe pun dah berapa ribu dah kan. Set sekali dengan katil 17,000, munasabah lah. Munasabah juga. 17,000 katil. Tapi duk cerita ya Allah, duk atas katil 17,000 tu duk minum, duk makan air mata ya. Duduk atas katil 17,000 tak bahagia. Datuk panggil begini-begini, balik mabuk projek apa sebagainya, perempuan cara perempuan. Anak-anak pula tak semayang itu ini sebagainya, tak bahagia dia kata. Kita kata takkan tak bahagia kot, katil 17,000. Duduk atas katil, tidur atas katil 17,000, takkan tak bahagia. Itu menunjukkan bahagia bukan pada harta, tapi pada jiwa. Pak Long Mak Long duduk di kampung. Kampung mana? Baling tu. Tempat kepala air baru ni. Duduk di Baling. Mana ada katil tilam 17,000. Tidur atas tikar mengkuang RM17. Tikar mengkuang, ada lagi tikar mengkuang kat belah ni? Tak ada ada. Jarang nak ada. Tapi belah kampung banyak tidur atas tikar mengkuang lah. Sedap tidur atas tikar mengkuang, bangkit badan jadi sedap. Tidur atas tikar mengkuang RM17. Allah Akbar, bahagia ke? Tikar mengkuang RM17. Atap rombia. Atap rombia ni kalau hujan lebat sikit dia tirih. Kena tidur rapat-rapat tu. Sebab apa? Belah ni tirih, belah ni tirih. Rapat-rapat.
takut kena air bagi hujan. Tu yang anak sampai sebelah orang. Asal hujan tidak rapat, asal hujan tidak rapat. Anak sebelah orang. Tak maaf, bukan nak gurau apa, nak cerita kata apa, bahagia. Takkan bahagia kot. Tika mengkuang ya. Tika mengkuang. Ya, bahagia. Sebab bahagia bukan pada harta, tapi pada jiwa. Pada jiwa. Yang mengambil kita tadi datin tu, dengan driver tu, mengambil kita. Kereta tu kita nak naik atas kereta dia, nak pijak kaki pun takut. Sebab cermin nampak bawah lantai, nampak nampak jalan bawah. Kata, "Hei, ni kereta ke apa ni?" Tapi duk cerita atas kita, saya naik kereta, atas kereta baru nak jalan kereta dah kelai dah dengan datuk kata. Dah bergaduh dah dengan datuk. Yang datin kepala macam tu. Tengok tepi tingkap, tak tengok depan, tengok tepi. Macam orang kena stroke. Kerah gitu kan. Orang kena saraf. Yang datuk pula tanya, "You nak makan kat mana ni?" Datin jawab apa? "Ikut you lah." Oh, kalau perempuan lain pandai pula bawa sana sini makan yang air, kena tanya dia pompang-pompang patu dia atas kereta. Kereta mewah tak bahagia. Tak bahagia bergaduh atas kereta mewah. Takkan tak bahagia kot kereta mewah ni? Ya, sebab bahagia bukan pada harta tapi pada jiwa. Pak Long Mak Long tadi bukan ada kereta mewah, ada motor. Motor Honda Bulat ataupun Honda Petak pun ada juga, Honda Petak. Anak sebelah orang nak bawa semua tak muat lah. Buat giliran. Bawa 5 orang dulu. 2 orang atas mak agak depan, 2 orang daraga, orang belakang. Mak Long duduk atas besi. Duduk atas besi. Pak Long ni dah tahu kata Mak Long tu duduk atas besi. Nampak lubang, sengaja terjun. Rentekang. Aduh, sakitnya. Gelak riuh rendah atas motor. Satu kampung tahu siapa dia tu. Satu family gelak riuh rendah atas motor. Keluarga tu. Bahagianya mereka tu. Bahagianya mereka tu. Sedangkan naik motor buruk je. Bahagia. Sebab bahagia bukan pada harta tapi pada jiwa. Ini kita kena faham tajuk kita pada hari ini. Bincang pasal qanaah, yakni memadai dengan apa yang ada. Apa kata pengarang? Waqna' bitarkil mushtaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila. Dan sudilah menerima dengan meninggalkan yang diingini oleh nafsu dan dimegahkan daripada makanan dan pakaian dan tempat tinggal. Dia kata waqna' bitarkil mushtaha. Sudilah menerima, memadai, mencukupi dengan apa yang ada. Dan cara nak cukup, cara nak rasa cukup dengan apa yang kita ada, yakni kita meninggalkan apa lagi yang nafsu nak. Kita dah ada nasi sepinggan, nafsu nak 2 pinggan. Pedulikan apa yang nafsu nak. Kita kira apa yang ada. Kita nak ayam paha, nafsu nak ayam paha, tapi yang ada sekarang ni ayam mungkin bahagian lain lah yang kita tak suka, kan? Memadai dengan apa yang ada. Jangan peduli dengan apa yang nafsu nak. Itulah sifat qanaah. Nida sebab-sebih tak cukup. Kita nak pakaian yang design begini, yang materialnya begini-begini, tapi yang ada hak ni. Tinggalkan apa yang kita nak, tapi ihtiram, muliakan apa yang kita ada. Itulah sifat qanaah. Waqna' bitarkil mushtaha wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fata alladhi ya'nihi min ghairi itila. Man yatluban ma laysa ya'nihi faqad fata alladhi ya'nihi min ghairi itila. Nasihat Syekh kita ni, dia wafat pun tahun 1522. Kira-kira 11 tahun selepas jatuhnya kerajaan Melayu Islam Melaka. Makna kitab ni usianya dah hampir 500 tahun. Tapi nasihat dia tu, ya Allah, hidup walaupun dengan zaman kita. Sebab apa? Sebab dia menasihati kita berpandukan kepada Al-Quran yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Hidup. Maka nasihat itu sentiasa hidup. Apa katanya? May yatluban ma laysa ya'nihi faqad
fatalladhi ya'nihi min ghairi tila. Siapa yang menuntut barang yang tiada menguntungkan, maka sungguhnya luput barang yang menguntungkan dengan tiada lama. Siapa yang dia tak rasa cukup dengan apa yang dia ada, dia duk tuntut lagi barang yang tak untung. Apa maksud barang yang tak untung? Dunia ni bukan ada untung. Tak ada untung. Nampak macam ada untung, nampak memang ada untung pun, tapi hakikatnya tiada untung. Kalau dunia ni ada untung, tentulah kita akan bawa sekali masuk lubang kubur. Tentu kita akan nak guna di akhirat nanti. Seperti mana sesetengah agama himpun mati tanam sekali dengan duit, dengan orang kemah, Fir'aun semua tu dengan emah-emah lah kali orang curi habis gitu je. Menunjukkan tak ada guna pun harta kita, rumah kita, duit kita semua tak ada guna di alam akhirat. Tak boleh kita nak beli syurga dengan duit kita, tak boleh. Tapi kita nak beli syurga, nak beli mahligai, nak beli tanah dalam syurga nanti dengan amalan-amalan yang kita buat. Masalah tadi lepas subuh, lepas mayang subuh kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas maghrib. Ada kaedah lagi, jika boleh semampunya baca tu masa tu belum ubah kedudukan kaki. Pasal tu kalau kita tengok orang tua-tua ni, dia ada tertib dia. Dia beramal ada tertib dia. Cantik tertib dia. Kita tengok orang tu, dia pas sembahyang subuh dia wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 10 kali baru dia alih kaki. Kalau kita perasan, mak ayah kita, tok-tok wan kita cukup 10 kali barulah dia alih kaki. Dia nak duduk sila ke, nak melunjuk ke, nak apakah. Sebab kaedah sebelum tu, masa sebut tu duduk tahiyat seperti mana kita habis sembahyang, macam itulah kita hubungkan. Kaedah macam gitu. Lihat di sanalah ada tentang fadilat disebut dalam hadis dan sebagainya. Yang ambil sembahyang pun ada tertib. Dia basuh, dia kumuk, ada doa dia. Kan seperti disebut dalam Bidayatul Hidayah, kaedah doa-doa basuh muka. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah, bayyid wajhi. Engkau cahayakan mukaku. Engkau cahayakan mukaku ya Allah. Membezakan muka orang beriman dengan muka orang yang kufur di alam akhirat adalah muka orang beriman bercahaya. Maka kita bertawassul dengan amal soleh sewaktu mana kita berwuduk, kita doa Allahumma wahai Allah, bayyid wajhi, engkau cahayakan mukaku. Bahkan terkadang di dunia lagi dah nampak dah cahaya seri wajah orang yang rajin berwuduk. Orang yang jaga wuduk nampak dah seri wajah dia. Tuan-tuan, mai basuh kaki, Allahumma thabbit qadamayya 'ala sirat. Allahumma wahai Allah, thabbit, engkau tetapkanlah ya Allah, qadamayya, ni kaki aku ni, 'ala sirat, di atas titian. Waktu mana ramai orang tergelincir jatuh bawahnya neraka, mulut neraka bawah tu ramai orang jatuh, engkau tetapkanlah kakiku jangan jatuh ya Allah. Tu nak ceritanya khusyuk ini bukan bermula dari solat, tapi dari wuduk dah bermula khusyuk. Apa maksud khusyuk? Keterikatan hubungan kita dengan Allah dah bermula. Ingat pada Allah tu dah bermula dah. Sebab tu orang yang khusyuk dalam wuduk, probability yang besar boleh khusyuk dalam sembahyang. Tapi kalau dalam wuduk pun tak khusyuk, sebab itulah fuqaha menyatakan makruh berbual-bual ketika mana wuduk. Makruh. Tengah duduk pisah muka, apa bang siap no? Oh tu, kemarin main bola aku. Tengah-tengah ambil wuduk tu sembang, makruh. Wuduk tu pun kita dah khusyuk dah. Maka khusyuk tersebut kita sambung lagi dalam solat kita. Ni dia. Beza orang tua-tua di bab amal ibadat, nampak tertib nampak. Depa jaga amal depa. Bertengok di kampung-kampung orang tua kita, mak ayah kita, bila mati je dia, tu imam suruh, hai fikir pasal perca kain ni macam kain dia, kain tak lebih-lebih tu, kadang-kadang tali, kadang-kadang guna perca kain, diikat di halak bumbung. Kita hak tak erti ni, hak termakan dengan doktrin-doktrin kerja mudah membid'ahkan orang, mensyirikkan orang ni, tengok dulu tu kita kata khurafat.
Bukan khurafat tu tanda dia. Kalau ikat kat bawah ni sakit cucu duk main. Ikat tinggi sikit atas halang, atas rusuk tu kan. Rasuk rumah tu dia ikat situ. Tu apa dia? Itu kiraan zikir dia. Dia cukup je 1,000, dia ikat satu tali. Cukup je 1,000, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir dia pula khusyuk. Bukan macam kita zikir ingat merata. Hak tu, hak ni sebagai tak khusyuk. Dia zikir la ilaha illallah tu hati duk jalan sekali. La ma'budu bihaqqin illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati la ma'budu bihaqqin illallah, ataupun dalam bahasa Melayu tak ada sembahan yang sebenar kecuali Allah. Hanya Allah jua yang sebenar. Tu hati duk berbicara. Khusyuk. Ni dak mulut la ilaha illallah, hati duk ingat benda lain. Pasal itu ulama atok mulut jalan, hati pun kena jalan. Mulut la ilaha illallah, hati tidak ada sembahan yang sebenar melainkan Allah. Yakni Allah jua Tuhan yang sebenar. La ma'budu bihaqqin illallah. Jalan sekali. Tu kaedah zikir baru kita rasa manis. Ni berzikir habis putih tadi tasbih tak rasa manis. Sebab kaedah tak kena. Tuan-tuan, kaedah tak kena. Makanya habis 1,000 dia ikat tali. Habis 1,000 dia ikat tali. Bagi cukup 7 laksa. Tanpa pula dah 7 laksa ni. Bukan laksa Penang tu. No? Laksa ni sebutan orang Toto dulu ni. Kalau kita baca manuskrip lama disebut laksa. Segeti 2 laksa 4,000. 124,000 masalah. Bilangan para anbiya menurut sebagian ulama, bilangan seramai segeti 2 laksa 4,000. Atau baca segati 2 laksa 4,000. Segeti ni makna 100,000. 7 geti 700,000, 8 geti 800,000. Dulu orang tak sebut 100,000 ni zaman kita je 100,000 ni. Dulu segeti. Kalau nak buat kata berapa ramai tentera mereka tuanku, kira-kira 2 geti. Mana 200,000. Tu bahasa orang dulu. Laksa ni panggilan kepada puluh ribu. Kan? Jadi 7 laksa 70,000. Zikir la ilaha illallah 70,000. Macam leko lah. Malam 7 leko. Ni. Bulan Ramadan aja sebut malam 7 leko. Apa dia? Bukan malam tu goreng kopok leko. Bukan. Leko ni panggilan kepada 20 hingga 29. Orang dulu dia tak sebut 21, 22, 23 tak. Dia kira 17, 8. 8 pun dia kata de 18. De 18. 9 betul tak Haji? Dia 18, 19 leko. Dia kata leko. Dia tak kata 20. Leko. Kemudian 1 leko, 2 leko, 3 leko. 3 leko 23, 4 leko 24, 5 leko 25, 6 leko 26, 7 leko 27. Pasal tu dipanggil malam 7 leko. Orang tua-tua dulu rajin tanya, "Hai, malam ni malam 7 leko ke?" Baru 6 leko. Mana baru 26? Tak apa. Mai esok pagi ni lepas main subuh, hari ni malam 7 lekor kan, hari ni 26, malam ni malam 7 lekor, hari ni 6 lekor, malam ni siangnya 26, malam 27. Betul? Jom dia ajak cucu dia, ajak anak dia hak mana ni pergi masuk hutan cari buluh. Buat apa? Buat panjut. Tahu tak bang panjut? Panjut. Lebih kita insya-Allah tahu gini, tapi bawah tak tahu dah. Panjut jamung tak tahu dah. Buat panjut, buat jamung, kan, macam obor tu lah. Buat macam-macam. Pasang daripada rumah sampai ke masjid, pasang daripada rumah sampai ke sungai sampai ke surau, pasang. Bagi terang menerang. Sebab malam 7 lekor. Kenapa orang tua-tua dulu kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i, dan Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kuat menyatakan berlakunya Lailatul Qadr pada malam 27 ataupun malam 7 lekor. Maka dipasang pelita bagi terang menerang. Isyarat kata apa? Jangan tidur. Malam ni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berzikirlah, baca Quran, nak pergi masjid, nak pergi surau, jangan risau. Terang benderang. Kami dah pasang dah pelita, dah pasang dah panjut, dah pasang dah jamu, semua jangan risau, pergi. Tu kaedah orang dulu. Lah ni terbalik. Apa dia? Pasang pelita, lepas tu masuk rumah tidur. Pasang lampu raya, masuk rumah tidur. Tu kaedah yang salah. Bahkan tengok ada iklan baru ni, ada iklan dalam TV. Iklan apa? Drama sempena malam 7 lekor. La ilaha illallah, sampai ada drama malam 27.
Maknanya benda ni banyak orang kita ni hanya pandai mengambil istilah tapi tidak memahami istilah. Macam lebay. Ada hari ini menggunakan istilah lebay untuk menghina pihak musuh, menghina orang yang dia tak suka. Saya minta maaf, saya tak maksudkan apa-apa. Cuma nak sebut ni teguran lah untuk umum semua. Duk panggil parti lebay, geng lebay, kan? Nak kelai-kelai tapi jangan menggunakan istilah yang tinggi dalam agama. Nak kelai-kelai tapi jangan menggunakan istilah yang dalam kali bila orang kafir pun sebut lebay, hina kita reti pula nak marah. Tu istilah eksklusif. Lebay ni adalah istilah yang eksklusif dalam agama. Nak kelai-kelai tapi jangan guna istilah-istilah untuk menampakkan kelekehan. Kita nak bagi orang tu nampak lekeh, kita panggil dia lebay, kan? Geng lebay dan sebagainya. Lebay ni apa dia lebay? Lebay ni adalah panggilan yang diberikan gelaran tersebut kepada orang yang alim tapi belum pernah mengerjakan haji. Ini banyak takrif tapi antara yang masyhur disebut maksud lebay adalah panggilan kepada orang yang alim tapi belum pernah mengerjakan ibadah haji. Kenapa dipanggil lebay? Moga-moga dengan doa lebay dia dapat pergi haji sebab dia alim. Orang dulu nak pergi haji kena alim dulu. Orang lain ni pergi haji dulu balik baru nak mengaji jadi alim. Kita ni tak apalah nak buat macam mana, kan? Tapi orang dulu tu, pasal tu ada istilah dia kata apa? Orang dulu berlebay-lebay baru berhaji-haji. Mana alim dulu baru pergi haji. Pasal itu kalau kita tengok orang dulu kalau tak mengaji Zadul Hajj tak berani pergi haji. Tak mengaji Ghayatul Muram fi Kaifiyatil Ada'il Hajjil Islam karangan Syahid Fatani tak berani pergi haji. Bahkan ada setengah-setengah gerombolan kita yang naik kapal air, mereka belayar singgah dulu di Aceh buat praktikal akhir, dipanggil kursus haji perdana di Aceh tu. Buat pula kami pergi di tempat Sultan Iskandar Muda semua, tengok tu. Ni tempat depa praktis ibadah haji dulu, zaman dulu. Lepas tu baru pergi pula ke Mekah. Dulu ni punya menghayati ibadah haji. Lan idarah. Pergi haji bukan nak tanya hukum, nak tanya duduk hotel apa. Hampa duduk kemah mana? Kemah kami seronok ada 4 aircon. Itu pula yang dibincang. Makan apa hampa? Jamban kongsi berapa orang? Jamban kami ni sebab kongsi 5 orang aja sebab kami package almas 120,000. La ilaha illallah. Tidak dah. Ruh haji dah hilang dah. Nah, sebab ilmu tak lagi dipelajari. Taib. Tuan-tuan, maka dipanggil lebay. Pasal apa? Labbaik ni pada perkataan labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik, labbaik, labbaik. Moga-moga hang akan dapat sambut seruan Allah. Moga-moga hang dapat sambut, wahai lebay, lebay soleh, lebay Yaqub, nanti kamu akan dapat sambut seruan Allah sebab kamu dah alim dah. Sebab tu dikata orang dulu berlebay-lebay baru berhaji-haji. Orang lain ni berhaji-haji baru berlebay-lebay. Maknanya pergi haji dulu balik baru pakai lebay. Bukan balik alim, balik baru pakai lebay. Ini kita kena faham istilah-istilah dalam agama yang jangan bila kita nak kelai ke nak melawak apa jangan sampai merendahkan istilah-istilah ini. Ini teguran secara umum lah. Kita kena mengelak lah. Mungkin selepas ni kita nak bergaduh nak apa ke, kita kena hati-hati. InsyaAllah. Baik. Maka tuan-tuan di sini dulu ni dia cukup jaga. Cukup 1,000 dekat nak bagi cukup 70,000. Banyaklah fawaid tu seperti macam kita tengoklah perbincangan dengan Syekh Zakaria Al-Kandahlawi sebagainya, kan? Menjadi dhaman ni mana jaminan kita bila kita pergi ke alam akhirat, kan? Kita ni banyak dosa kita ni, kita ni selalu banyak dosa, dan kemungkinan kita mengharapkan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Dengan cara ada amal-amal yang baik. Innal, seperti mana Tuhan sebut dalam Al-Quran, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan yang baik yang kita buat tu menghapuskan yang jahat. Sebab tu seorang pelacur boleh diampunkan dosa kerana bagi anjing minum. Kita juga ada banyak dosa. Mungkin dosa kita boleh diampunkan dengan sebab khidmat dengan mak ayah, dengan sebab kita khidmat dengan ulama, dengan sebab kita kutip cicak dalam masjid, dengan sebab zikir yang kita bacakan, dengan sebab sedekah yang kita berikan. Antaranya innal hasanati yudhhibun sayyi'at. Buatlah apa amal kebaikan, moga-moga amal kebaikan itu akan menutup kejahatan kita. Ni dia. Maka antara perkara amal kebajikan yang disuruh oleh para ulama seperti yang disebut dalam kisah Syekh Zakaria Al-Kandahlawi,
zikir 70,000 tu jangan tinggal. Orang dulu buat. Pasal tu bila ada kematian, Tok Imam suka fikiran tali tu saya ada berapa? Kira-kira Tok Imam, siapa? Ada 65. 65. Maknanya tak cukup lagi 5. Jom kita tolong buat untuk dia. Pakai buat nak mati, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hang ambil 100, hang ambil 200, hang ambil 1000. Bagi cukup 5,000, kita niatkan pahala ni untuk si mati. Tu kaedah orang dulu. Lah ni tak ada. Kau duduk sunyi. Hak duk ada pun kalau boleh nak buang lagi. Ni wirid-wirid pas mayang ni pun ada duk bunyi dah. Kata bid'ah lah, Nabi tak buat apa sebagainya pula dah. Dah lah kita tak ada zikir dah. Tinggal tanpa lagi kat kita ni. Nak ikut hak Nabi buat. Nabi buat belambak, kita ikutkan semua. Hak ulama susun tu adalah sebahagian ataupun kita katakan memanifestasikan apa yang Nabi dan para sahabat buat dah lah tu. Memanglah Nabi tak wirid sama-sama Jumaat ramai-ramai. Tapi Nabi duduk sendiri dia berzikir banyak mana. Kita duduk sendiri tak berzikir. Maka dengan cara jemaah ni lah cara sekurang-kurang mengikat kita untuk kita berzikir setidak-tidaknya. Nak duduk seorang-seorang pakai tak berzikir dah. Jarang kita jumpa. Jarang. Mungkin ada tapi jarang. Sambil-sambil tunggu traffic light mulut subhanallah ilahana rabbana subhanallah jarang. Ada tengok telefon. Tapi mujuklah dalam seharian tu 5 kali waktu dia pergi masjid ada je terikat wirid dengan Tok Imam tadi ni. Alhamdulillah. Ulama buat tu elok dah. Kena dah. Tuan-tuan, baik insya-Allah. Jadi tersedut kelai lah. Nak buat tahu buat sudah tersedut kelai. Ni bubuh Asyura pula. Bubuh Asyura ni. Nak buat tahu buat sudah. Tuan-tuan, buat Asyura ni katanya main pada Syiah. Tak tahu kita duduk di kampus jumpa kawan-kawan Syiah. Tanya mereka, apa makan buah Asyura? Mereka pun tak tahu tentang buah Asyura. Buah Asyura ni mana buah 10. Sebab apa dipanggil buah 10? Sebab dibuat pada hari Asyura. Mai di mana orang tua-tua kita ni dulu ni mereka pakat dengan tutup guru. Hari 10 Muharram, hari orang puasa. Orang puasa 9 dan 10 atau 10 dan 11 ataupun 9, 10 dan 11. Bila? Hari ni esok lusa lah. Tu. Puasa 9, 10. Jadi kebesaran hebatnya 10 Muharram dia ada kehebatan, dia ada kemuliaan yang tersendiri. Lihatlah dalam penulisan karya-karya ulama yang membahaskan daripada pedoman Al-Quran dan hadis macam-macam kelebihannya. Maka nak bagi nampak kata ta'zimnya 10 Asyura ni, 10 Muharram ni, apa tutup guru buat? Antaranya buat ceramah yang membawa kita nak iktibari Allah. Apa kita nak bawa kepada Allah bila kita mati? Ceramah yang menghidupkan jiwa-jiwa kita. Ceramah yang nak bagi kita iktibar, kita nak audit balik amal kita. Dah masuk tahun baru ni. Itu antara objektif yang ulama buat. Tok guru dulu buat. Maka siangnya kata buat Asyura, selagi buka puasa, lepas tu dengar ceramah, habis. Dan ada kata buat Asyura seperti yang disebut oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, mai daripada Nabi Nuh. Bila mana Nabi Nuh mendarat di Jabal Judi, masa tu sebelum pekat nak keluar turun ke kampung masing-masing, nak buka kampung halaman masing-masing ni, makanlah dulu habuan buah lah. Apa ada himpun buah sekali kacau himpun campur semua sekali kacau. Ada yang kata tu daripada Nabi Nuh, wallahu alam. Tak sedap kata betul, tak sedap kata tak betul. Serah pada ulama, serah pada Allah. Allah lebih mengetahui. Sebab apa? Tu bukan tugas kita. Kita bukan duduk zaman Nabi Nuh. Kita tak tahu hak betul lagu mana. Kita nak kata benda tu salah pun tak boleh. Nak kata benda tu betul pun tak boleh. Sebab kita tak tahu. Habis tu nak buat apa? Serah pada Allah, itu lebih selamat. Kita nak nafi takut benda tu betul. Kita nak kata benda tu betul, tak ada sumber yang boleh dikatakan autentik. Habis tu serah pada Allah. Sebab apa? Tu bukan tugas kita. Tugas kita apa dah? Tugas kita adalah dalam satu kawah tu berapa kilo santan, berapa kilo kacang, berapa kilo tepung. Hak tu tugas kita. Supaya apa? Bubur tu jadi lazat, sedap dan elok. Itu tugas kita. Ambil tahu yang tu sudah. Maka tuan-tuan, itu antaranya. Tak usah kita duk bahas. Pasal apa orang buat Asyura? Ada kata sebab nak jadi Syiah. Tak ada siapa pun buat Asyura sebab nak jadi Syiah. Habis tu kita buat Asyura sebab sedap, sebab nak makan. Sebab nak makan, sebab sedap. Tu je ceritanya. Jadi selesai masalah. Tak sedap kelai. Buat Asyura harus, maka buat Asyura harus boleh jadi sunat, boleh jadi kenuri, tapi berkelahi pasal buat Asyura haram hukumnya. Itu je lah. Baik. Maka sebagai iklan kita dekat-dekat dah dengan hari, mana nak sebut jaga amalkan kita. Tak usah kita kalut dengan benda-benda yang lain.
Tu tak apa lagi hubung Asyura ni tiap-tiap tahun kita dengar cerita. Ni hak baru pula dah ni. Tak ada kerja sungguh. Pihak masjid kalau ada kerja kosong tolong abang lah. Bagilah kat depa ni. Depa ni siapa? Depa ni kami ni lah ustaz-ustaz ni hak tak ada kerja ni. Kami ni hak ustaz-ustaz yang tak ada kerja ni tolonglah bagi kerja. Tik-tik cicak ke apa tok siap ke punya kerja mesyuk rumput tolong bagi. Sebab apa? Tak ada kerja sungguh. Tahu di mana kata tak ada kerja sampai tak buat kerja yang orang tak buat. Apa dia? Duk pergi kaji habis. Hak terbaru kaji apa pula? Kaji pasal lemang. Katanya lemang ni bukan sunnah Nabi. Pasal apa? Asal raya je makan lemang. Asal raya je makan lemang. Seolah-olah jadi macam syariat pula. Tu dia. Ihad tu pun jadi isu. Yang syoknya dan pula pergi kaji. Dia kata apa? Lemang ini mai daripada bangsa negeri tu. Kita pun tak kenal siapa dia negeri tu. Dia kata negeri tu ni ada satu bangsa yang mereka ini nomad hidupnya. Mereka ni tak percaya pada Allah, hanya percaya pada kuasa-kuasa ghaib. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Tu dia. Dan pula tarik hadis tu. Dan pula tarik hukama. Allahu akbar, rajin sungguh. Tuan-tuan, tak ada siapa pun buat lemang sebab nak ikut bangsa negeri tu. Kita buat lemang sebab apa? Sebab sedap. Sebab nak makan. Simple. Tuan-tuan, jadi benda tu patut kita kena faham daripada awal, insya-Allah. Sikit lagi. Maka kata pengarang wa min hazzuhdu, dan setengah daripadanya daripada wasiat al-imam untuk kita menjalani jalan para kekasih Allah ini adalah zuhud. Kita tak mampu jadi kekasih Allah kalau kita tak zuhud. Apa itu zuhud? Kata pengarang wazhad wa dha faqdu ila qati qalbika bil mali la faqdul lahu taku aqala. Wazhad wa dha faqdu ila qati qalbika bil mali la faqdul lahu taku aqala. Ini baru 8 noh. Esok 9 noh. 9. Silap tadi. Zan zuhudlah olehmu, dan bermula zuhud iaitu luput berhubungan hatimu. Nampak? Highlight kat mana? Highlight dekat berhubungan hatimu dengan harta. Bukan berhubungan diri kita dengan harta. Kita harta banyak pun tak ada masalah. Rumah besar, kereta besar. Kita berkata, hang ni rumah besar, kereta mewah, hang ni tak zuhud. Zuhud bukan pada badan, zuhud pada hati. Kalau hang ada selipar buruk pun, selipar buruk, aku main pakai hush puppies contohnya lah. Hak main sikit apa dah? Clarks. No, kelaks ke hash papi ke tak ke, krokodil ke apa ke, no, tak kat luar, masuk semayang, tak ingat, hilang, ada rezeki ada, kan, ada rezeki ada, tak ada rezeki hilang pun carilah satu dunia tak jumpa dah. Tu yang penting aku nak ingat pada Allah, itulah zuhud. Tapi kalau hanya ada selipar buruk, selipar jepun buruk, pakai tak kat luar, masuk semayang teringat Allah, silap selalunya aku main pakai selipar, aku tak tangga ni sebelah, tangga sana sebelah. Ni kaedah tak nak bagi hilang kasut, tuan-tuan. Kaedah siapa yang tak nak kasut hilang, jangan letak sekali. Tak belah ni sebelah, tak belah ni sebelah. InsyaAllah tak hilang. Wallahualam dia pula kata. Tapi hari tu dia terlupa. Dia main tak sekali, dia masuk semayang. Tengah-tengah main dia, ya Allah, selipar aku lagi hilang. Itu bukan zuhud. Itulah orang yang tak zuhud. Walaupun tak ada apa, ada selipar buruk ya, tapi dia ingat lagi pada selipar daripada ingat pada Allah. Itulah orang yang tak zuhud. Berbanding orang sebelahnya, Datuk Tan Sri ni, dia ni orang kaya, tapi dia semayang, dia tak ingat langsung kasut dia kan, kereta pun tak kunci, duit pun ada dalam tu, silap ibu bulan kan. Tak betul lah tindakan tu, sepatutnya kena kunci lah, tapi dah terlupa nak buat macam mana. Biar apilah. Aku yang ni lagi penting, semayang lagi penting. Itulah orang yang zuhud sebenarnya. Ni kita kena faham. Setengah orang dia faham zuhud ni apa dia? Kena pakai baju koyak-koyak, jalan sengit-sengit, tu bukan zuhud. Nah, tu fakir. Fakir miskin. Baik. Bukan luputnya harta la bil mali la faqdul lahu taku aqala. Bukan luputnya harta baginya. Yang maksud zuhud adalah luput hubungan hati pada harta tu. Hati kita tak ada sangkut dengan harta tu. Bukan harta tu luput daripada kita, bukan harta tu hilang daripada kita. Nescaya engkau akan menjadi orang yang paling berakal. Orang yang hatinya tak terikat dengan harta, orang itulah akalnya sempurna. Tapi kalau orang yang jiwanya, hatinya terikat dengan harta, akalnya akan berlaku kekurangan dan kecacatan. Sampai lagu mana? Sampai tahap dia boleh buat tindakan yang tak waras. Boleh berkelahi adik-beradik kerana harta. Tu orang tak waras tu, orang tak ada akal tu. Boleh ambil makan benda haram kerana harta. Tu orang yang tak ada akal tu. Ni.
Wazuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Wazuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Dan bermula zuhud. Zuhud ni di mana martabatnya? Apa dia? Iaitu sebaik-baik kedudukan setelah takut kepada Allah. Ba'da khasyatillah, selepas takut kepada Allah, martabat apa yang tinggi? Martabat zuhud. Takut pada Allah tapi hati duk nak pada dunia lagi, tak jadi. Takut pada Allah, hati pun tak suka dah. Hati pun tak ada sangkut dengan dunia. Walaupun dia ada dunia. Dia ada dunia. Tapi hati tak sangkut dengan dunia. Orang puji dia, "Oi, Syekh Haji, itu kereta besarnya milik Allah, milik Allah. Aku pinjam je." Dia tak ada rasa merak pun. Ni dak, kan? Baru beli kereta baru, parking tu imam pun dia sapu. Kan, kelak-kelak, siapa kereta siapa baru ni? Mula-mula dia sebut milik Allah, milik Allah. Dia nak berlakon, tapi tak jadi berlakon ni. Mai tok bila tanya kereta siapa baru ni? Milik Allah, milik Allah. Mai tok siap pula tanya siapa dia kereta siapa ni baru ni? Hai, tak ada down payment 20,000 jangan berangan nak pakai. Oh, pula dah. Mana dia sangkut juga dengan dunia tu. No? Dan dengan dia didapatkan maqam orang-orang yang mempunyai ketinggian. Bila ada sifat zuhud, maka dia dapatlah kedudukan orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makna benda ni perlu kepada riadah. Bukan riadah main bola petang-petang. Riadah di sini maksud riadah ruhiyah. Perlu kepada riadah, perlu kepada latihan. Jiwa kita ni kena sentiasa dengan zikrullah, dengan latihan para guru dan sebagainya. Itu yang setengah-setengah hari ni mereka buat satu modul. Para ulama sejak dari dulu lagi mereka buat modul. Tu yang panggil tarikat. Tarikat ni modul lah, modul nak latih ruhiyah, nak latih jiwa. Kan? Kalau tengok Nabi SAW latih para sahabat, dia ada modul-modul dia. Mai para ulama dikemaskan lagi sistem. Bukan maksud kata sistem ulama ni lebih kemas pada Nabi, takkan boleh lawan. Sistem Nabi paling nombor satu. Cuma padanlah dengan keadaan kita hari ni, perlu ada sistem yang kena dengan kita. Zaman Nabi tak perlu ada mazhab-mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali, tak ada. Semua Nabi belaka. Cuma main di zaman hari ni kena ada mazhab. Pasal apa? Kita tak mampu nak faham hadis Nabi kalau kita tak menurut neraca ulama, tak mampu. Tak mampu nak faham. Macam tu tarikat pun. Pasti tu tarikat jangan kita faham tarikat ni meratik saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu salah satu tarikat. Tarikat ni sebanyak nafas kita. Banyak mana nafas kita seharian? Banyak. Sebab tu ada orang tarikatnya dengan zikrullah tadi contohnya. Ada orang tarikat dia selawat tak henti-henti. Tarikat ni mana jalan, tarik. Kita pergi Mekah kan, polis harap kata tarik, haji, tarik. Mana jalan. Jangan berhenti, orang belakang ramai sesak nanti. Tarik jalan. Tarikat ni jalan nak sampai pada Allah. Ada orang jalan ni zikrullah. Amalan lain buatlah, tapi salah satu amalan yang paling utama difokus adalah zikrullah. Ada orang yang tarikatnya selawat tak henti-henti, sehari 10,000, 20,000. Ada orang tarikatnya baca Quran. Kalau macam hafiz Quran, orang yang hafiz Quran, dia ni tak ada anak tarikat lain, dia ulang Quran sehari 5 juzuk, 10 juzuk, 5 juzuk, 10 juzuk. Itu tarikat dia. Hatta kami di pondok dulu ni ada di kalangan pelajar-pelajar, Tok Guru tak bagi ambil tarikat yang Ahmadiyah, Satoriyah ni sebab Tok Guru suruh amal dengan tarikat dia sendiri, iaitu hafal Quran, ulang Quran tu. Bahkan itulah afdal. Seafdal tarikat Quran. No, ada tarikat ni sedekah. Tiap-tiap hari sedekah. Duit dia ada banyak. Ada orang tarikat dia adalah suka tolong orang. Sampai ma'ruf lah orang kata, kalau kata mak tu hang telefon lah dia pukul 3 pagi pun dia mesti mai tolong. Tu tarikat dia, suka tolong orang. Ada orang tarikat dia puasa. Ada orang tarikat dia khidmat dengan mak ayah dia, jaga mak ayah dia sampai mati. Macam-macam. Tak apalah. Ada orang tarikat dia suka berjasa kepada binatang. Macam-macam tarikat. Semua macam-macam jalan untuk sampai pada Allah ni. Cuma yang masyhur, yang bermodul, yang ada kaedah zikirnya, ada kaedah latihan ruhiyahnya, yang tarikat yang kita dengar hari ni lah, Ahmadiyah, Satoriyah, Naqsyabandi sebagai tu lah. Itu modul ya. Modul untuk kita nak sampai kepada Allah sebagai modul saja. Baik. Pasal apa kena bai'ah? Bai'ah ni sebagai janji setia, kita tak mau ubah. Jangan pandai-pandai dia pergi ubah. Tok gua tok elok lagu tu jangan diubah lah. Macam kita masuk universiti lah, tak setia janji, jangan duk pergi ubah undang-undang yang dibuat lah. Kelas kita mula pukul 8, kita pergi mula pukul 10. Tak kena. Itu maksudnya lah. Taib. Maka katanya lagi,
wa muhibbu dunya qailun aina at-tariqu aina al-khalasu ka muskarin syaribat tila wa muhibbu dunya qailun aina at-tariq aina al-khalasu ka muskarin syaribat tila. Dan orang yang cinta dunia selalu berkata, ke mana jalan, ke mana melepas diri, iaitu seperti orang yang mabuk setelah minum arak. Ni orang yang tak ada sifat zuhud, hatinya tu terikat dengan dunia. Dia selalu macam mana nak cari duit ni, macam mana nak lepas daripada hutang ni, macam mana nak lepas daripada makan, daripada lapar ni, macam mana nak cari duit, macam mana nak cari projek. Sentiasa macam tu orang yang hati dengan dunia lagu tu. Tapi kalau orang yang telah kurniakan hatinya ni zuhud, dia tak terkait dengan dunia. Ada projek, alhamdulillah. Tak ada projek, masya-Allah, tak ada masalah. Tenang. Ni Ji, nampak relax, tak ada projek apa kan? Alhamdulillah, hari tu Tuhan bagi projek, dapat laksanakan baik. Ni Tuhan tak bagi projek, dapat ibadat. Sentiasa okey, sentiasa positif. Ni orang yang hatinya zuhud. Ada projek pun dia tak sombong. Ji, dapat projek besar, tengoklah siapa. Tak jadi. Kita punya performance memang cantik, sebab tu kita mudah dapat projek. Tak jadi. Dia dapat projek amanah, Allah bagi amanah, tolong doalah bagi aku dapat selesaikan amanah ni dengan baik. Itulah jiwa orang yang zuhud. Dia tak rasa bangga pun dengan apa yang dia dapat. Ni. Watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin wa ikhtar azuban fadila. Watruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atin wa ikhtar azuban fadila. Tinggallah daripada isteri yang tiada membantu. Ni Tok Syekh kata. Pengarang kata apa? Tinggallah daripada isteri yang tiada membantu di dalam taat, dan pilihlah bujangan yang utama. Allah, sampai tahap lagu tu. Sampai tahap lagu tu. Ini bila kita boleh faham dengan dua maksud. Kalau secara zahir yang maknanya jangan ada isteri yang dia ni kerja duk heret kita kepada asi, kepada benda yang bukan taat. Siap-siap pakai baju, siap nak pergi masjid lah. Bang nak pergi mana tu bang? Abang nak pergi masjid kuliah maghrib. Abang lupakah temu janji kita malam ni pergi pasar malam, pergi pasar raya? Allahu Akbar. Padahal waktu lain pun ada, waktu kuliah maghrib juga. Kan contohlah contoh. Nah, tapi biasanya tak jadi lagu tu. Yang biasanya, bang malam ni abang dah kerja tak? Ish, dah nak jumpa kawan. Bang malam ni kan ada kuliah. Biasa lagu tu kan. Tapi tak mustahil juga macam tadi. Mana ada pasangan kita yang sentiasa menghalangi kita daripada mengerjakan taat. Ada yang macam tu. Dan kadang-kadang dengan pasangan juga menyebabkan kita terjun dalam lembah haram. Pasangan kita tak kira lah baik suami baik isteri, duk tuntut lagi ke apa yang dia nak, sampai kita tak mampu dah. Akhirnya kita mengambil benda-benda yang haram untuk memenuhi keperluan dia. Hak zagunilah kena tinggal. Tinggal ini bukan masuk kata cerai. Maknanya jangan menjadikan dia itu sebagai satu teman yang boleh mengheret kita. Tarbiyahlah pelan-pelan, tarbiyah sampai betul-betul boleh tarbiyah, insya-Allah. Li salamatid dunya khisalun arba'un ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala. Sekali lagi dua baris lagi. Li salamatid dunya khisalun arba'un ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala. Bagi keselamatan dunia iaitu 4 perkara. Siapa nak selamat dunia, jaga 4 benda ni. Apa dia? Yang pertama iaitu mengampuni bagi jahilnya satu kaum. Dia maafkan kejahilan satu puak. Kan? Ada satu puak yang mereka ni tak tahu apa kita buat. Mereka ni kerja menyalahkan kita, kerja menyerang kita, kerja sangka buruk pada kita, kerja ada benar je tak kena. Maafkan mereka, selamat kita. Pasal apa? Hati tak sakit. Kalau kita ada kerja-kerja keling dan ambil tahu pasal dia, hati kita pun sakit, masa kita pun habis. Biar pergi sudahlah. Kan? Dia ni orang jahil, biar pergi kat dia lah. Yang kedua, dan tegahanmu menjahilkan mereka. Janganlah kita menganggap mereka ni serba tak kenal pula. Bila orang tegur kita, dia pekalut pasal kita, walaupun kita tahu teguran dia tak betul, tapi kita ihtiram dia, kita muliakan dia. Yang bagus juga ada puak-puak ni. Bagus juga ada kelompok ni. Bagus juga ada mereka-mereka ni yang sentiasa duk tak puas hati dengan kita, supaya kita pun buat kerja jadi hati-hati, buat kerja jadi elok. Tu maksudnya. Maknanya walaupun mereka tu jahil, tapi jangan kita menjahilkan mereka. Maknanya jangan kita pandang rendah kepada mereka. Wa takunu min saybil unasi aisan wa li saybi nafsika lil unasi badila. Wa takunu min saybil unasi aisan wa li saybi nafsika lil unasi badila. Habis.
Apa dia? Dua orang tadi, apa dia? Mengampuni jahilnya satu kaum. Yang kedua, jangan kita menjahilkan mereka. Nah, jangan kita menganggap mereka tu biasa-biasa. Penting juga, kena take note juga apa dia kritik. Yang ketiga, dan adalah engkau daripada pemberian manusia berputus asa. Kita mesti berputus asa daripada pemberian manusia. Selamat dunia. Siapa nak selamat dunia? Yang ketiga dia kata apa? Kita ni kena berputus asa daripada pemberian manusia. Maknanya jangan harap pemberian manusia. Aku tolong dia ni banyak-banyak, insya-Allah nanti dia tolong aku. Jangan harap. Jangan harap. Tolong. Kan? Dia nak tolong esok ni punya pasal dia. Tapi harap daripada kita tak ada langsung. Tak pernah kita mengharapkan daripada dia. Nah, baik. Itu yang ketiga. InsyaAllah kita akan selamat dunia. Pasal apa? Kita tak mengharapkan pembalasan, tak mengharapkan pertolongan orang. Yang keempat, dan bagi pemberian dirimu untuk manusia selalu memberi. Hak kita pula selalu bagi ke orang. Yang orang kita tak mau, tapi yang kita pula selalu kita bagi ke orang. Itu maksudnya. InsyaAllah bila ada 4 benda ni, selamatlah kita dunia. Di dunia insyaAllah. Kalau lagu tu kemudian kata wa min ta'allumu ilmi syar'i. Tajuk kita makin seronok, kita akan bincang akan datang nanti. Antara menjadi kekasih Allah ataupun waliullah adalah ta'allumu ilmi syar'i, belajar ilmu syarak. Bukan kira nak wirid nak terbang atas angin jalan atas air macam setengah-setengah fahaman hari ni kan. Ada kelompok-kelompok tu kira nak meratik sebab nak terbang atas angin, nak jalan atas air. Tak betul. Cerita ni nak jadi wali Allah kena mengaji ilmu syarak, tahu tauhid, kenal fiqh, faham tasawuf. Selesai insya-Allah. Kita akan bincang kemudian kata wa min ta'allumu ilmi syar'i. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam insya-Allah. Kita nak ucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaah yang sentiasa mendukung kerja buat kita di madrasah dan tolong doalah insya-Allah. Ni minggu ni nak pening atap dah. Pening atap dah, tolong doa bagi mudah. Pasal hari tu ni tukang jatuh. Tengah-tengah katuk tukang jatuh pinggang tu jadi macam retak ke macam nak tu. Tengah duduk ni lagi. Tolong doa bagi cepat sihat, dapat sambung balik kerja-kerja. Ni tengah pening atap dan siapkan dinding insya-Allah. Tuan perkat doa bagi mudah belakanglah. Dan lapang-lapang siapa pergi ke Kedah singgahlah. Jangan malu-malu, tempat kita belakang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu fardudhu ilana 'inda hayatil wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna minkum